Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Di Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan sejarah hijrah adalah guru bagi kehidupan. Umat Islam boleh belajar tentang apa jua seperti tentang kepimpinan, pengorbanan, kesetiaan, kesabaran dan lain-lain. Justru kehebatan hijrah itu Baginda menekankan perlunya umat Islam memperingatinya. Kebawah Dulia Maha Mulia menggariskan demikian dalam titah perutusan sempena Tahun Baru Hijrah 1442 yang disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah tamadun yang hebat tidak semestinya dibina dari mata benda, tetapi asasnya adalah kemuliaan dalam kehidupan. Kerana itu tegas baginda, akhlak atau kepribadian yang baik adalah menjadi keutamaan. Titah baginda dalam dunia yang penuh dengan pancaroba ini sangat mustahak bagi umat Islam untuk berpegang kuat kepada nilai-nilai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertitah menyambut Tahun Baru Hijrah bererti menyingkap balik lembaran sejarah hijrah dan bertolak dari sinilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bangkit membina tamadunnya yang gilang gemilang. Tamadun yang hebat tidaklah ia mesti dibina dari mata benda, tetapi asasnya adalah kemuliaan dalam kehidupan. Kerana itu, akhlak atau kepribadian yang baik adalah menjadi keutamaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan akan tujuan baginda diutus dengan sabda baginda bermaksud, sesungguhnya aku diutus ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara ciri-ciri akhlak mulia itu sangat ketara menjadi pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ketika hijrah. Pada diri baginda Rasulullah terserlah akhlak yang mulia lagi terpuji, seperti berani, sabar dan tidak berganjak dari melaksanakan perintah Allah. Sementara sahabat-sahabat yang terlibat dalam misi hijrah juga turut menampakkan akhlak yang luhur, menjadi pendukung dan penyokong kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebawah Dulia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, peristiwa hijrah tidak syak lagi mengandungi banyak pengajaran untuk dicontohi, seperti mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanai perintah Allah. Dengan baginda itu sedikit pun tidak ragu atau takut, sekalipun jalan yang ditempuh sangat sukar dan berbahaya. Dalam dunia yang penuh dengan pancaroba ini, sangat mustahak bagi umat Islam untuk berpegang kuat kepada nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Adapun akhlak teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Dalam makna, semua ajaran Al-Quran itu adalah cara hidup baginda yang wajib dicontohi dan diikut oleh seluruh umat. Tidak diragui lagi, sejarah hijrah adalah guru bagi kehidupan. Kita boleh belajar daripadanya tentang apa jua, seperti tentang kepimpinan, pengorbanan, kesetiaan, kesabaran dan lain-lain. Inilah hebatnya hijrah itu. Makanya
kita pun perlu memperingatinya. Mengenai salah satu pengisian sambutan memperingati hijrah iaitu ceramah ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah melahirkan harapan agar ceramah disampaikan dengan cara yang baik, menarik dan mudah difahami. Titah Baginda Negara Brunei Darussalam memperingati hijrah dengan berkumpul di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat dengan acara antara lain membaca doa akhir tahun, sembahyang maghrib berjemaah, membaca doa awal tahun dan lain-lain. Kita juga menggalakkan supaya diadakan ceramah-ceramah menerusi radio dan televisyen sebagai cara untuk memperkaya pengetahuan mengenai hijrah atau apa jua yang dapat diambil pengajaran daripadanya. Sayugia mengenai ceramah ini, ia diharapkan akan dapat disampaikan dengan cara yang baik dan menarik serta mudah untuk difahami. Jika semua ini dapat dicapai, maka barulah usaha kita yang demikian itu dapat dianggap berbaloi. Beta yakin perkara ini dapat diusahakan. Mengakhiri kalam, beta dan sekalian ahli kerabat dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah 1442 kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Awal tahun baru 1442 Hijrah disambut dengan penuh kesyukuran dan ketakwaan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara lewat petang tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat ke majlis sambutan awal tahun hijrah peringkat negara yang berlangsung di Jami Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi yang lain. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis sambutan awal tahun 1442 Hijrah peringkat negara dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun 1441 Hijrah sebanyak 3 kali dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Suhaili bin Haji Muhyiddin. Nas'alukallahumma ya karim ya zal jalali wal ikram أن تتقبلهم منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tembakan meriam sebanyak 21 das dilepaskan di perkarangan Jami Asri Hassanal Bolkiah sebagai menandakan kedatangan awal tahun 1442 Hijrah. أشهد أن لا إله إلا
Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar yang juga memimpin bacaan doa awal tahun 1442 Hijrah sebanyak 3 kali. Laporan lanjut mengenai keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah Peringkat Negara akan dapat diikuti dalam News at 10. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis Sambutan Awal Tahun 1442 Hijrah juga diadakan serentak di semua masjid, surau dan balai ibadat di ketiga-tiga daerah yang lain. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Hassanal Bolkiah. Majlis dihadiri oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara bagi daerah Blyth, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Blyth menjadi tumpuan majlis. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Blyth. Manakala di daerah Temburong, majlis seumpamanya diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh. Antara yang hadir, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Temburong. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam lewat petang tadi juga mengadakan majlis membaca doa akhir tahun 1441 Hijrah dan membaca doa awal tahun 1442 Hijrah. Majlis dihadiri oleh ahli-ahli pengakap terdiri daripada Ketua Pesuruhjaya Pengakap, Pesuruhjaya Pengakap dan pemimpin-pemimpin pengakap. Majlis berlangsung di Surau Persekutuan Pengakap Kampung Beribi, Gadong. Negara mencatatkan 1 kes baharu jangkitan COVID-19 hari ini. Perincian mengenainya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. 1 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes 143 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan,
menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 28 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 19 Ogos 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat kepada 143 orang. Kes 143 ialah seorang wanita berumur 31 tahun yang baru tiba ke negara Brunei Darussalam dengan penerbangan Diraja Brunei BI 874 pada 12 Ogos 2020 melalui Kuala Lumpur dari Timur Tengah. Kes ini telah dikesan melalui program saringan ujian swab COVID-19 bagi sesiapa yang baru tiba ke negara ini dari luar negara. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan telah pun mengenal pasti seramai 42 orang kontak, di mana 34 orang daripadanya telah menjalani swab ujian COVID-19 dan telah disahkan negatif, manakala selebihnya masih menunggu hasil keputusan ujian. Kesemua kontak yang sedang menjalani kuarantin di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa Alhamdulillah pada 17 Ogos 2020 yang lalu, kes 142 telah pun dikeluarkan dari Pusat Pengasihan Kebangsaan setelah sembuh dan disahkan negatif ujian COVID-19. Di samping itu, seramai 639 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan, di mana jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac 2020 ialah 4,366 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 555 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 49,399 ujian. Semasa sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai berita berkaitan dengan 3 orang warga negara Indonesia yang telah didapati positif COVID-19 sebaik sahaja tiba di Surabaya, Indonesia daripada Bandar Seri Begawan pada 9 Ogos lalu. Sehubungan dengan itu, sejurus telah menerima maklumat demikian pada 13 Ogos 2020, Kementerian Kesihatan telah segera membuat penyiasatan kontak bagi tiga kes berkenaan, di mana 42 orang kontak telah dikenal pasti. Kesemua mereka telah pun menjalani ujian swab COVID-19 dengan segera dan pada 15 Ogos 2020, kesemua kontak telah disahkan negatif. Pada masa ini, mereka sedang menjalani kuarantin di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Maklumat terkini yang diterima daripada Kementerian Kesihatan Republik Indonesia, Alhamdulillah, ketiga-tiga orang warga negara Indonesia tersebut telah kini disahkan negatif bagi COVID-19 dan dibenarkan pulang ke rumah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin menekankan dan mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus mematuhi segala arahan dan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak, dan jika mereka kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Di samping itu, orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis, terutama sekali di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, establishment kecantikan, kedai gunting dan lain-lain. Oleh yang demikian, pengurus-pengurus premis berkenaan adalah dinasihatkan untuk mencetak dan mempaparkan QR code di tempat-tempat masuk masing-masing. Orang ramai juga disyorkan untuk mengambil serius dalam penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR code, kerana ia adalah penting untuk membantu Kementerian Kesihatan melaksanaan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera jika berlaku sebarang penularan jangkitan.
Menteri Kesihatan dalam sidang media petang tadi juga mengongsikan bahawa klinik swasta turut diberi kuasa untuk mengeluarkan notis pengasingan. Since kekhawatiran masih ada terhadap penularan COVID, jadi klinik-klinik private pun diberi kuasa oleh Kementerian Kesihatan untuk memberi isolation notice. Walau bagaimanapun, ia ada garis panduan yang telah diberikan, so they have to follow the guidelines lah. So if any of the guidelines are met, so they can give the isolation notice. Tahun 2020 menjadi norma baharu bagi semua. Apa yang dipelajari daripadanya ialah institusi pendidikan perlu dinamik dan responsif terhadap keadaan semasa. Justru walau apapun yang terjadi, penyampaian pendidikan dan penyelidikan yang berkualiti tinggi perlu tetap menjadi keutamaan. Institusi pendidikan tinggi juga mesti peka terhadap keperluan masyarakat, tidak mengira kelulusan dan umur. Berucap pada Majlis Pelancaran Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2021 pagi tadi, Menteri Pendidikan menjelaskan perkembangan teknologi dan inovasi baharu yang berterusan bukan sahaja meningkatkan taraf hidup, malahan ia juga merubah cara hidup kita. Dalam era revolusi, teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Pemilihan tema Innovation for Society 5.0 oleh penganjur Jawatankuasa Cipta 2021 merupakan perkembangan dari tema tahun sebelumnya. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berkata, Society 5.0 akan menggabungkan sepenuhnya inovasi teknologi revolusi industri keempat. Society 5.0 yang juga dikenali sebagai masyarakat super smart dipacu oleh beberapa teknologi seperti analitik data, kecerdasan buatan, Internet of Things dan robotik. The Cipta 2021 team also supports the 3 goals of Brunei Darussalam Vision 2035. First, to foster educated and highly skilled citizens. Second, to ensure excellent quality of life. And last but not least, third, to acquire a dynamic and sustainable economy. Cipta, which is co-organized biennially by UTB and Brunei LNG, has become one of the significant platforms for the creative and innovative talents among youth, students, individuals in the country, as well as ASEAN member states, to showcase their ingenuities. In this regard, this year's theme provides an opportunity where these 3 goals of Wawasan 2035 could be achieved in an integrated and cohesive manner through technologies and innovation for the betterment of society. Terdahulu, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, selaku pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Cipta 2021. Dalam ucapan alu-aluannya berkata, penularan pandemik COVID-19 telah memberi beberapa pengajaran kepada kita, terutama dalam aspek inovasi dan kreatif masyarakat dalam mengadaptasikan dan kedayatahanan ketika berdepan dengan situasi pada masa ini. Pemilihan tema Innovations for Society 5.0 dikembangkan sebagai satu platform untuk menggalakkan inovasi di negara ini dan negara-negara ASEAN yang menekankan 17 elemen matlamat pembangunan mapan yang memberi impak kepada masyarakat seluruhnya. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Pendekatan Hall of Nation melalui pelbagai kerjasama diguna pakai sebagai respon kepada penularan wabak COVID-19 di negara ini. Ini termasuk menyediakan platform pasaran dalam talian dan e-dagang, perkhidmatan penghantaran dan mengadakan usaha untuk memudahkan pembelajaran dalam talian. Menurut Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dengan usaha itu, masyarakat kini dapat menerima transformasi digital. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof
Seterusnya menjelaskan dengan pelancaran Pelan Induk Ekonomi Digital 2025, kini tiba masanya negara beralih menggerakkan sumber ke arah transformasi digital. Melalui Smart Nation Office, pihak kementerian bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan dalam menyokong transformasi digital. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara tersebut semasa sesi Borneo Bulletin Yearbook Networking 2020 petang tadi. Teks ucapan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi tersebut dibacakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. The quality of our ICT infrastructure has also increased, as indicated in the recent UN e-Government Survey Report for 2020. Under the report, Brunei Darussalam is at the 60th position from 193 countries. Although the report suggested areas of improvement, it has recorded an increase in the Telecommunication Infrastructure Index, TII, points for Brunei Darussalam with a leap from 0.65 to 0.82. This places Brunei Darussalam at the top 2 in ASEAN for telecommunication infrastructure. Majlis diselajurkan dengan sesi dialog yang bertemakan Moving Forward as a Smart Nation. Beberapa petak pameran daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, DST, Imagine, College Laksmana dan Progresif turut diadakan. Borneo Bulletin Yearbook merupakan panduan yang komprehensif bagi negara Brunei Darussalam, menyediakan maklumat perniagaan terkini dengan memberi khusus kepada pelaburan langsung asing FDI, peluang pelaburan serta perkembangan negara dan usaha mempelbagaikannya selaras dengan Wawasan Brunei 2035. 18 pelajar dari Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dianugerahkan beasiswa Heng Yi Industries Nurian Berhad. Majlis penandatanganan diadakan hari ini di The Empire Brunei. Menyaksikan majlis penandatanganan, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga hadir Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Para penuntut berkenaan adalah kumpulan kedua menerima beasiswa di bawah program beasiswa Joint Refinery Operator yang ditubuhkan oleh Heng Yi Industries dengan IBTE dan College Politeknik Petrokimia Lanzhou, membawa jumlah penganugerahan beasiswa di bawah program ini kepada 48 orang pelajar. Menandatangani bagi pihak Heng Yi Industries, Chen Lian Chai, Ketua Pegawai Eksekutifnya. Sementara para pelajar menandatangani perjanjian program beasiswa tersebut dengan disaksikan oleh para ibu bapa mereka sebagai penjamin. Sebagai sebahagian dari program, 18 orang pelajar beasiswa telah menamatkan pembelajaran selama setahun di IBTE kampus Jeffrey Bolkiah dan kini menjalani latihan institusi secara dalam talian bersama para profesor College Politeknik Petrokimia Lanzhou. Semasa program, para pelajar berpeluang untuk menambah pengalaman bekerja di dalam loji operasi penghasilan yang sebenar semasa penempatan kerja dengan Heng Yi Industries di Pulau Muara Besar. Sejurus menamatkan program tersebut, para penuntut tersebut akan ditawarkan peluang pekerjaan di Heng Yi Industries Nurian Berhad sebagai pengoperasi penapisan. Pihak Kedutaan Thailand di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama syarikat penerbangan Diraja Brunei RB mengaturkan satu jadual penerbangan balik ke Bangkok. Penerbangan yang berlepas pada pukul 10.55 pagi tadi itu menggunakan pesawat RB BI-519. Penerbangan kali ini merupakan yang kedua dan membawa 60 penumpang. Penerbangan balik pertama yang membawa 44 penumpang diadakan pada 20 Jun lalu. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Puan Yang Terutama Wetani Vivut Wongsakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama turut memberikan barangan keperluan seperti sungkum muka dan pensanitasi tangan. Dalam pada itu, pihak Kedutaan Thailand menyatakan penghargaan kepada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Jabatan Imigresen, Jabatan Penerbangan Awam dan RB atas bantuan yang diberikan
bagi penyelarasan penerbangan ini. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk membantu mengesan seorang perempuan dan 4 orang anaknya keluar dari rumah dipercayai melarikan diri. Siti Amal Hafizah binti Haji Ali, 30 tahun, dengan anak lelakinya Muhammad Hafizuddin Hilmi Rushudi bin Muhammad Hazimin, 14 tahun. Muhammad Hafiuddin Hilman Rushaidi bin Muhammad Hazimin, 14 tahun, Muhammad Khairul Hamis Irshaduddin bin Muhammad Hazimin, 10 tahun dan Muhammad Safi Syahmi bin Muhammad Hazimin, 7 tahun. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Muara melalui talian 2770 140 dan talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.